Buletin Pagi 24 September bersama saya Merakib Lokman. Tajuk utama pagi ini. Jumlah kematian akibat keracunan arak di seluruh negara meningkat kepada 37. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumlah terkini kematian akibat keracunan arak di seluruh negara meningkat kepada 37 orang setakat pukul 10 malam tadi. Angka itu membabitkan sejumlah 24 kes kematian di Selangor, 10 kes di Kuala Lumpur dan 3 di Perak. Bagi Selangor, kematian membabitkan 2 rakyat tempatan, 2 warga Bangladesh, 8 warga Nepal. Bangsa yang lain, 10 warga Myanmar, seorang warga India dan seorang individu yang tidak diketahui identitinya. Jumlah mangsa yang masih menerima rawatan turut kekal iaitu 18 orang. Manakala 16 mangsa telah dibenarkan keluar hospital. Mengikut kenyataan Polis Selangor, terdapat sedikit perbezaan jumlah mangsa maut dengan rekod Kementerian Kesihatan. Ini berikutan laporan kematian yang diterima Polis Selangor adalah daripada waris mangsa sendiri selain daripada pihak hospital. Sementara itu di Perak, jumlah kematian 3 orang dengan kes terbaru membabitkan lelaki tempatan yang meninggal dunia pada pagi semalam. Kementerian Kesihatan dalam kenyataannya menjelaskan pihaknya telah menjalankan pemeriksaan ke atas 589 premis yang menjual arak. Sebanyak 1,816 botol minuman beralkohol pelbagai jenama disita. Kerajaan Negeri Perak akan berbincang dengan pihak berkuasa bagi menangani kes keracunan alkohol di negeri itu. Menteri Besarnya Ahmad Faizal Azmu berkata, fokus perbincangan berkaitan usaha pemantauan dalam memastikan tindakan sewajarnya diambil secepat mungkin. Menurut Ahmad Faizal, beliau kecewa dan marah ekoran kejadian kes keracunan metanol yang telah mengorbankan 3 nyawa di Perak setakat ini. Beliau ditemui di Majlis Tayangan Amal Filem Paskal, Anjuran Persatuan Veteran Paskal di Manjung. Jadi saya akan memantau secara lebih dekat tentang perkara ini dan saya akan berbincang dengan pihak-pihak yang berkuasa dalam menangani kes sebegini. Ahmad Faizal berharap penjual alkohol terutama yang berlesen memastikan produk adalah yang dibenarkan kerajaan dan mereka turut memikirkan keselamatan pengguna. Setakat ini, Perak mencatatkan 3 kematian akibat keracunan alkohol dan 2 lagi masih dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainon di Ipoh. Pihak berkuasa digesa mengambil tindakan keras dalam menangani kes keracunan metanol terutama membabitkan arak murah atau tercemar. Naib Pengerusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Tan Sri Lilamtai percaya kurangnya kawalan terhadap penjualan alkohol menyebabkan berlakunya kes-kes keracunan itu. Menurut Tan Sri Lee, ada kedai menjual minuman alkohol seludup atau dicampurkan dengan bahan lain sebelum dijual dengan murah. Katanya, setengah minuman keras yang dijual di dalam negara mengandungi metanol yang melebihi tahap yang dibenarkan berdasarkan pendedahan analisis Kementerian Kesihatan. Produk terbabit juga tidak mengikuti syarat pelabelan di bawah Peraturan Makanan 1985 yang terletak di bawah Akta Makanan. Menurutnya, undang-undang sedia ada juga harus dipindah untuk membendung penjualan minuman beralkohol. Kerajaan juga perlu memperkenalkan hukuman penjara mandatori bagi mereka yang menjual alkohol yang diseludup atau dicemari. Baik, ujian pencapaian sekolah rendah UPSR bersambung hari ini di seluruh negara sejak bermula Khamis lalu. Untuk perkembangannya, kita bersama Syafiqah Damanhuri dari Sekolah Kebangsaan Bukit Jelutong, Shah Alam. Silakan Syafiqah. Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi Amirul. Terima kasih. Pada hari ini iaitu pada jam 8.15 pagi tadi, seluruh murid-murid tahun 6 di negara memulakan ujian pencapaian sekolah rendah atau UPSR, dan kami pihak media sebenarnya telah dimaklumkan untuk tidak mengambil visual dari dalam kawasan sekolah kerana ia merupakan satu hasrat kerajaan yang tidak mahukan anak-anak ini diberikan
memberikan tekanan dan juga kepada ibu bapa untuk tidak memberi tekanan kepada anak-anak mereka yang dalam proses melangkah ke alam remaja. Namun apa yang dapat saya perhatikan sejak jam 7.30 pagi tadi, ibu bapa dan anak-anak tahun 6 ini telah pun bersedia dan melangkah masuk ke dalam sekolah dan berkumpul, dan kemudiannya pada jam 8 pagi mula masuk ke dewan peperiksaan mereka. Dan turut kelihatan ibu bapa yang hadir ini memberikan sokongan moral, nasihat, doa, kata-kata terakhir mereka untuk anak-anak melangkah ke dalam dewan peperiksaan. Dan baik Amirul, minggu ini sebenarnya 4 mata pelajaran yang akan diduduki oleh anak-anak tahun 6, iaitu hari ini dimulakan dengan bahasa Melayu, esok bahasa Inggeris, dan hari Rabu pula mata pelajaran matematik, dan Khamis mata pelajaran sains. Dan sebenarnya bagi mata pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil, ia telah dimulakan terlebih awal, iaitu pada Jumaat lalu. Dan saya kira itu saja yang dapat saya laporkan di Sekolah Kebangsaan Bukit Jelutong Shah Alam ini, Amirul. Terima kasih Syafiqah. Diharapkan mereka yang menempuhi ujian peperiksaan UPSR ini menjawab dengan tenang. Seterusnya. Garis panduan bagi mengawal selia dan mengendalikan pusat tahfiz di seluruh negara perlu dikaji semula dan diperketatkan. Menterinya Dr. Mazli Malik berkata Kementerian Pendidikan akan mengadakan perbincangan dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawal berhubung perkara itu dalam waktu terdekat. Dr. Mazli dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya berpandangan kerjasama semua agensi penting bagi menangani kes salah laku seks di pusat tahfiz. Ini kerana pusat-pusat tahfiz berkenaan dikendalikan oleh pihak swasta. Kenyataan itu dibuat susulan kejadian pengetul sebuah pusat tahfiz di pinggir Kuala Lumpur yang dipercayai meliwat dan mencabul 9 pelajar lelakinya baru-baru ini. Menurut beliau, pihaknya memandang serius kejadian itu dan mahu pihak berkuasa mengambil tindakan tegas ke atas pelakunya supaya kejadian sama tidak berulang. Katanya pelajar pusat tahfiz seperti juga pelajar-pelajar sekolah aliran lain perlu diberi perlindungan sewajarnya daripada apa jua bentuk penganiayaan dan penderaan demi memastikan mereka memperoleh pendidikan berkualiti. Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menyarankan 3 cadangan bagi memperkasa institusi pendidikan tahfiz negara. Beliau turut menyeru semua pihak dapat menggunakan kebijaksanaan akal dan ilmu bagi mendepani isu berkenaan dan bukan hanya emosi semata-mata. Menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli, cadangan itu termasuk memperkasakan gabungan persatuan institusi tahfiz Al-Quran kebangsaan. Pihaknya turut setuju dengan saranan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Fuziah Saleh untuk memandang serius soal pendaftaran mahal tahfiz. Datuk Seri Dr. Zulkifli turut mencadangkan ahli parlimen memantau urus takbir dan kebajikan pelajar mahal tahfiz di kawasan masing-masing. Cadangan itu dikemukakan menerusi hantaran di Twitter beliau malam tadi susulan isu gangguan seksual di pusat tahfiz. Semua pihak katanya wajar menghormati institusi tahfiz dan tidak mengaitkan kesalahan individu dengan institusi berkenaan. Ujarnya, tindakan membina persepsi dan spekulasi terhadap institusi berkenaan hanya menyuburkan bibit Islamofobia yang sepatutnya tidak berlaku di negara umat Islam berbilang bangsa dan agama seperti Malaysia. Institusi tahfiz seperti mana-mana institusi pendidikan yang lain katanya juga ada kelemahan yang perlu diperbaiki. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, pihaknya juga konsisten menentang sebarang bentuk manipulasi, penderaan, ketidakadilan dan penindasan kepada kanak-kanak. Ini termasuk berhubung atas jenayah seksual kanak-kanak berkaitan isu perkahwinan kanak-kanak bawah umur. Wanita PKR mendesak kepimpinan tertinggi parti mengambil tindakan tegas terhadap Setiausaha Agung PKR Datuk Saifuddin Nasution Ismail dan jawatan kuasa pemilihan parti JPP atas kegagalan sistem e-undi yang dilaksanakan. Timbalan Ketua Wanita PKR Haniza Talha dalam kenyataan berkata, JPP seharusnya digantikan dengan badan bebas seperti Bersih. Beliau berkata desakan terhadap Setiausaha Agung itu berikutan sistem baru e-undi yang dikuatiri kemampuan, ketelusan dan kestabilannya. Perkara itu telah dinyatakan berkali-kali sebelum ini namun tidak diambil perhatian. Jelas beliau, JPP tidak bersedia dengan kemungkinan kegagalan sistem berkenaan sehingga terpaksa membatalkan proses pemilihan di beberapa negeri. Proses pengundian bagi pemilihan PKR di 4 negeri iaitu di Perlis, Perak, Negeri Sembilan dan Melaka ditangguh ke tarikh lain yang akan ditentukan. Masalah dalam sistem e-undi yang dihadapi ketika proses pengundian berlangsung di Pulau Pinang dan Kedah.
Seramai 170 keluarga penduduk di Kampung Jawa, Padang Jawa, Selangor bakal berhadapan dengan pengusiran paksa oleh pemaju jika mereka enggan keluar dari kawasan kediaman yang telah didiami sejak 50 tahun lalu. Notis pengosongan yang diterima Selasa lalu mengarahkan mereka untuk mengosongkan kediaman sebelum 4 Oktober depan. Menurut pengerusi jawatan kuasa penduduk prihatin Lot 626 dan 1416 Kampung Padang Jawa Azman Muhammad Taib, sebelum itu pihaknya berbincang dengan pihak pemaju yang hanya menawarkan perampasan sebanyak RM7,000 bagi setiap rumah tanpa menyediakan rumah alternatif buat penduduk. Penduduk mengeluh kerana perampasan itu tidak masuk akal. Jelasnya lagi, isu ini juga telah dibawakan kepada pihak Adun Batu 3 Roziah Ismail. YB memang ada buat jalan penyelesaian, tapi rasanya jalan penyelesaian tu bukan jalan yang terbaik lah. Dia mencadangkan penduduk untuk beli rumah Selangorku melalui online. Jadi rumah tu yang kita tahu Selangorku jenis A ni kebanyakannya berada di luar kawasan daripada Padang Jawa ni. Jadi tak rasional kepada penduduk kan, untuk berpindah jauh sedangkan cari makannya kat sini. Kan? Contohnya di Sepang, paling ada yang dekat adalah di Setia Alam tapi semua dah full. Jadi kalau sebenarnya nak membantu, dia kena jadikan special case. Tak payahlah melalui online lah apa semua. Ujarnya, April lalu, penduduk telah menyampaikan memorandum kepada Menteri Besar menuntut campur tangan bagi menyelesaikan masalah ini. Selain membincangkan isu ini, mereka turut memberi cadangan rumah kos sederhana dibangunkan di Padang Jawa di atas tanah milik kerajaan negeri. Setiausaha Agong Parti Sosialis Malaysia PSM A. Sivarajan dalam pada itu turut mendesak pemaju supaya akur dengan keputusan Mahkamah Rayuan pada Jun 2016 berhubung hak penduduk terbabit. Ini yang kita tak puas hati sebab ianya tidak mengikuti dengan cara yang betul dan Mahkamah Rayuan punya arahan pun tidak diikuti. Jadi inilah yang kita ni memang tak puas hati. Kita ni memang mendesak supaya ada satu pendengaran yang penuh sebab di situlah hak penduduk yang sebenar, semua dokumen-dokumen yang asal dia, bagaimana penduduk ini telah masuk ke kawasan ini, semuanya boleh dibentangkan dan biar mahkamah tentukan. Wajarkah mereka ini diberikan pampasan dan diberikan perumahan alternatif. Pelbagai NGO turut hadir memberi sokongan kepada penduduk berkenaan menerusi himpunan aman semalam. Apa jadi pulauan? Sedihlah dulu rasanya, pasalnya tak ada tempat tinggal. Tempat tinggal tak ada, jadi macam mana makcik memang tak ada rumah lain. Inilah tempat pondok saya makcik kat sini aja. Jadi kalau boleh tu kami nak minta lah rumah. Kalau dia roboh rumah ni, minta lah kami sedia nakkan rumah. Kalau tidak macam mana makcik nak duduk? Tak ada rumah. Tak tahu nak cakap, rasa sedih pun adalah arwah Sambil Jaya. Dia buat rumah kat sini, kata orang terus ke tanah sini kan untuk kesenangan anak-anak sini kan. Itu je lah, memang sedih lah. Kita tak tahu nak cakap apa lah kan. Lebih 1,000 pengunjung menyaksikan keunikan dan kepelbagaian layang-layang di Festival Layang-Layang dan Wawak Antarabangsa Melaka 2018. Festival berkenaan menarik penyertaan lebih dari 110 peserta dari dalam dan luar negara. Festival 2 hari yang berakhir semalam dihadiri oleh Exko Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Melaka Muhammad Jalani Khamis. Sambutan edisi kali ini dilihat menerima sambutan yang amat menggalakkan daripada pengunjung. Tahun ini boleh dikatakan sejak persatuan ditubuhkan, peserta yang teramai sekali. Lebih daripada 100 orang. Dan daripada Singapura, Indonesia, negeri China, Taiwan dan juga seluruh Malaysia. Selain wow tradisi, reka bentuk layang-layang kini juga bertambah menarik dan mengikut perubahan zaman. Ini saya kali kedua ya datang ke Melaka ini. Cukup bagus kemajuannya pesat dari tahun-tahun yang lepas. Dan anginnya bagus karena ini di pantai. Kalau biasa ada main lagi di negara lain itu di dalam kota itu angin kurang bagus, putar-putar. Kalau di sini angin lepas, ini kan laut. Jadi kami puas bermain di sini. Dia different than others. And then kita boleh main bila-bila masa, kita tak perlukan macam let's say nak sports kebanyakannya perlukan team. So like layang-layang ni mostly boleh main bila-bila masa. Kalau ada angin, ada kawasan lapang, kita boleh main anytime. Terdahulu, pesta tanglong dan acara layang-layang bercahaya LED turut diadakan pada malam hari.
Ke laporan luar negara, angka korban tragedi feri karam di Tasik Victoria Ukara, Tanzania kini melonjak kepada 223 mangsa. Penyelam berjaya mengeluarkan seorang mangsa yang terperangkap di dalam feri 2 hari selepas insiden karam itu. Mangsa Charles Ngerima mengalami cederaan di muka dan kepala dan sedang dirawat di hospital. Terkini, misi mencari dan menyelamat memfokuskan kepada mengenal pasti identiti mayat mangsa yang ditemui. Feri MV Nia dilaporkan membawa lebih dari 300 penumpang ketika ia karam hanya beberapa meter dari pelabuhan di wilayah Ukureweh pada Khamis lalu. Feri yang membawa lebih muatan itu terbalik ketika hendak berlabuh apabila ramai penumpang bergerak ke satu tempat menyebabkan feri tidak stabil. Sekurang-kurangnya 16 orang termasuk 12 orang awam dilaporkan terbunuh dalam serangan pemberontak di Beni di Timur Republik Demokratik Kongo. 4 lagi yang terkorban merupakan anggota daripada kumpulan pemberontak. Serangan yang bermula lewat petang Sabtu dan berakhir hingga awal pagi semalam turut mengakibatkan 8 orang yang lain cedera. Daerah Beni berada di bawah kepungan Tentera Demokratik Bersekutu, pemberontak yang dipercayai mengakibatkan ratusan orang awam terbunuh sejak 4 tahun lalu. Ketika ini, pekerja kemanusiaan ditempatkan di Beni yang terletak di utara wilayah Kivu sejak awal Ogos lalu bagi mengawal wabak Ebola yang baru menular di wilayah terbabit. Perkembangan terkini pilihan raya Maldives, calon presiden dari gabungan parti pembangkang Maldives, Ibrahim Mohamed Soleh mengisytiharkan kemenangan awal dalam pilihan raya negara itu yang berlangsung pada Ahad. Dengan jumlah 92% undi yang telah dikira sehingga tengah malam tadi, Soleh memperolehi majoriti undi lebih 16% ke atas penyandang jawatan Abdullah Yamin Abdul Gayoom. Dalam ucapan kemenangannya, Soleh menggesa peralihan kuasa dilakukan secara aman. Suruhanjaya Pilihan Raya Negara itu walau bagaimanapun berkata, keputusan pilihan raya rasmi hanya akan diumumkan dalam masa seminggu. Dianggarkan, terdapat lebih 260,000 pengundi layak mengundi pada pilihan raya kali ini. Suruhanjaya Pilihan Raya Negara itu terpaksa melanjutkan waktu pengundian selama 3 jam susulan terlalu ramai rakyat negara itu yang keluar mengundi. Perkembangan sukan, hasrat Pahang untuk mendapatkan bekalan selesa pada aksi suku akhir pertama saingan Piala Malaysia 2018 tidak kesampaian selepas mencatat keputusan seri 1-1 menentang Johor Darul Takzim JDT malam tadi. Walaupun beraksi di Stadium Darul Makmur Kuantan, Pahang yang dibimbing jurulatih Abdullah Saleh nyata berdepan kesukaran ketika melayan kunjungan JDT. JDT terlebih dahulu menguji skuad Tok Gajah menerusi percubaan Safawi Rashid, tetapi bola tendangan penyerang muda itu sedikit melepasi palang tuan rumah seawal minit keempat. Selepas itu, giliran Pahang pula melancarkan serangan berbahaya ke kubu lawan dan peluang terbaik Pahang ada pada minit ke-33 namun hantaran Muhammad Sumari gagal disudahkan Patrick Cruz. Kekal 0-0 tamat separuh masa pertama, gol pembukaan perlawanan akhirnya menjadi milik JDT sebaik bersambung babak kedua apabila Gonzalo Cabrera berjaya menewaskan penjaga gol Pahang Helmi Eliza Alias minit ke-46. Tersentak dengan jaringan itu, Pahang cuba bangkit menggandakan asakan dan usaha itu berbaloi apabila Safwan Baharudin menjaringkan gol penyamaan pada masa kecederaan. Apapun, Pahang tetap berdepan tugas berat menjelang aksi suku akhir kedua Piala Malaysia 29 September ini kerana bakal beraksi di gelanggang keramat JDT Stadium Tan Sri Hassan Yunus Lakir. Teka-teki pasukan manakah yang akan dinobatkan selaku kuasa besar rugby peringkat institusi pendidikan tinggi IPT akhirnya terjawab semalam apabila UPM Serdang Angels muncul juara kejohanan rugby Super 8 IPT 2018 selepas menewaskan UiTM Alliance 30-12 di pentas final. Apa yang menarik, ini kejayaan kali kelima berturut-turut diraih UPM Serdang Angels sejak 2014. Beraksi di Stadium UPM Serdang, pertembungan final di antara UPM Serdang Angels menentang UiTM Lions sememangnya menjadi tumpuan ramai. Di baris 9 pemain kebangsaan, UPM Serdang Angels nyata garang pada babak pertama apabila cemerlang merekodkan 4 try dan 1 conversion, sementara UiTM Lions meraih 1 try. Masuk separuh masa kedua, UPM Serdang Angels terus ceria, meraih 1 lagi try dan 1 penalti. Sambil UiTM Lions hanya mampu menambah 1 try sekaligus tamat perlawanan, menyaksikan UPM Serdang Angels 30, UiTM Lions 12. Muncul juara kejohanan rugby Super 8 IPT 2018, UPM Serdang Angels mahu pulang hadiah wang tunai RM5,000, piala pusingan, piala iringan, medal dan hamper. Selain itu, UPM Serdang Angels juga membawa hadiah pemain-pemain terbaik dengan Fahad Horrozi Ismail dipilih main backs terbaik
Muhammad Sharif Saiful Azwasudin pemain forward terbaik dan Khairil Abdillah sebagai pemain terbaik perlawanan akhir. Perlawanan kali ini dia menempati sasaran kita. Kita nak mempertahankan kejuaraan kita untuk kali kelima berturut-turut dengan usaha pemain. So kita dapatlah mengekalkan kejuaraan tahun ini dan satu keputusan yang baiklah untuk UPM, khususnya pasukan rugby UPM sendiri Sedang Angel. Dalam perlawanan akhir ini agak berbeza daripada perlawanan peringkat kumpulan di mana kita tengok kami pun kehilangan 2 orang pemain tonggak akibat kecederaan dan masalah kecemasan. Di situ saya tengok pemain-pemain saya agak gugup di perlawanan akhir ini. Sebagai menghargai jasa dan pengorbanan kontingen Terengganu yang muncul juara keseluruhan pada saingan Sukma Perak 2018 baru-baru ini, Kerajaan Negeri Terengganu berbesar hati memperuntukkan insentif lebih RM1 juta kepada semua atlet dan pegawai yang terlibat. Peruntukan itu merangkumi RM3,000 bagi pemenang pingat emas, RM2,000 pemenang pingat perak, RM1,000 pemenang pingat gangsa dan RM100 bagi semua 800 atlet serta pegawai yang terlibat secara langsung dan tidak langsung termasuk pemandu. Peruntukan itu diumumkan Menteri Besar Terengganu Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar pada majlis sambutan atlet Sukma 2018 di Dataran Batu Buruk semalam. Paling bertuah sudah pastilah olahragawati Sukma Perak 2018 Azrin Nabila Alias yang membantu Terengganu meraih 3 pingat emas. Dan Azrin Nabila juga meraih pakej menunaikan umrah dari Kerajaan Negeri Terengganu. Selain memberi cuti kepada semua atlet dan pegawai hari ini, Kerajaan Negeri Terengganu turut mengumumkan cuti peristiwa pada 30 September ini. Untuk rekod, Terengganu muncul juara keseluruhan Sukma Perak 2018 selepas cemerlang mengumpul 56 emas, 51 perak dan 53 gangsa. Harapan untuk menyaksikan pemenang pingat emas Sukan SEA 2017 Muhammad Ali Yaakob untuk meraih kejuaraan pada saingan Muay Thai Asia Fighting Championship AFC tidak kesampaian. Berdepan wakil Korea Selatan Deok Jae-yoon pada pertarungan 3 pusingan itu, Ali tewas tipis menerusi kiraan mata. Meskipun Muhammad Ali Yaakob berdepan kesukaran dengan gerakan pantas Deok Jae-yoon dari Korea Selatan sejak dari awal, namun pemenang emas Sukan SEA 2017 itu tetap memberikan cabaran terutama pada aksi agresif pada pusingan kedua, menyaksikan kedua-dua peserta berlumuran dengan darah. Berjaya bertahan sehingga pusingan ketiga, kemenangan bagaimanapun diberikan kepada Jae-yoon. Ali tewas menerusi keputusan 28-29, 27-30 dan 28-29. Nasib sama turut dialami Muhammad Amirul Arifin yang berdepan dengan wakil Singapura Baden Eng dalam kategori 66 kg. Walaupun dapat mengheret perlawanan sehingga ke pusingan ketiga, keputusan juri tidak memihak Amirul apabila Baden mengesahkan kemenangan dengan keputusan 27-30, 27-30 dan 27-30. Saya minta maaf pada semua peminat. Saya dah cuba yang terbaik dalam tempoh masa latihan saya sebab terikat dengan kerja. So latihan saya cuma ada 9 hari. 9 hari saya buat turunkan berat dan juga untuk training untuk tanaman event perlawanan malam ni. Peminat tempatan bagaimanapun tetap ceria menerusi aksi Muhammad Fazat Kizaki dalam acara sampingan kategori 63 kg. Dia yang baru meraih emas di Sukma Perak Khamis lalu menundukkan pemenang gangsa Sukan SEA 2017 Vo Van Dai dari Vietnam dengan keputusan 29-28, 29-28 dan 30-27. Sampai sini jatuh rehat, fikir untuk game ini, untuk doalah banyak-banyak. Satu sampai sini fight lah macam biasa. Ya okey lah, bersyukur lah dapat buat dapat kemenangan macam ni. Dua lagi wakil negara Azwan Cik dan Izzah Hamid Ami bagaimanapun gagal mengulangi kejayaan Fazat Ki. Azwan yang cuba memberi saingan. One more time. Azwan yang cuba memberikan saingan ketika berdepan lawan dari Filipina, Ryan Jakiri, terpaksa akur tewas dengan keputusan total knockout TKO. Sementara Izham kalah dengan keputusan juri 28-29, 27-30 dan 27-30 kepada wakil Thailand Sain Tanong dalam kategori 57 kg. Kejuaraan terjun dunia di selatan Itali menutup tirai Buletin Pagi. Terus menonton TV3, saya Arman Hakim Lokman, AHL. Salam hormat dan Assalamualaikum.